Dan syukur dengan mana kita letakkan nikmat itu di tempat dia, dengan kita menghadiri majlis umpama ini, dan dengan apa kita faham nanti, syukur tu kita gunakan dan belanjakan pada tempat dia. Kalau nisbah duit, syukur tu kita belanja. Kalau nisbah kasut, kita pakai. Kepiah buah atas kepala. Kalau kepiah buah kat dalam poket, itu kufur namanya, salah letak. Kasut bubuh kat tengkok, bodoh namanya, buh bahasa gitu tak. Ilmu kalau simpan dalam kitab, keldai namanya. Ilmu kena khasnya ilmu-ilmu dalam bab mengenal Allah Ta'ala. Untuk kita nak jadi betul-betul hamba Allah Ta'ala ni, mesti istilahnya kita amal hati tu kan, dia sebenarnya bukan susah, tapi kena mujahadah. Kalau kita bersungguh-sungguh mujahadah, macam mana dia akan nasihat nanti. Allahu Akbar. Kita akan sendiri dapat merasai nikmat dia. Nikmat apa? Nikmat terang mata hati. Allah Ta'ala akan buka pembukaan demi pembukaan, kesungguhan demi kesungguhan. Walaupun kita datang hanya sekadar selangkah, isyarat dalam hadis kursi, Allah Ta'ala datang kita 1000 langkah. Istilah 1000 langkah bukan Allah Ta'ala berkaki, subhanallah, tapi dia satu kinayah, satu kiasan bahasa menunjukkan kita walaupun buat satu ikhtiar yang sedikit, Allah Ta'ala dengan limpah kurnia dan kurniaan dia akan beri pada kita dengan kurniaan yang sangat banyak. Bahkan dalam bab selawat pun masyhur kita dengar, kata Nabi SAW, man salla alayya salatan sallallahu alaihi ashran, siapa yang berselawat atasku sekali, Allah Ta'ala beri rahmat pada dia 10 kali. Jadi ini adalah limpah kurnia Allah Ta'ala, dan kita memang mengharapkan limpah kurnia dia, tak boleh putus asa dengan rahmat dia. Sentiasa mengharapkan kurniaan demi kurniaan, pengampunan demi pengampunan, nikmat demi nikmat, rahmat demi rahmat. Paling besar sekali adalah maghfirah, keampunan dia. Dan atas tajuk keampunan itulah kita nak sambung bicara pada petang ni daripada kitab yang kita pakai, nama Tajul Arus, insya-Allah. Kata dia, fa iza aradta taubata, maka jika engkau nak bertaubat, kata dia. Kita nak sambung ni hadirin sekalian, ialah lanjutan daripada kita bicara lepas, ambil faham daripada perbuatan Nabi SAW. Yang Rasulullah ni sedia maklum, dalam bab akidah kita belajar, semua Nabi Rasul maksum. Maksum dengan mana tak ada dosa. Tapi kata Rasulullah, walaupun aku tak ada dosa ni, tak kurang sehari semalam 70 kali istighfar. Istighfar ni maksudnya rasa bersalah. Rasul tak bersalah pun rasa bersalah, kan? Tentu kalau kita tengok kita, soal kita ni maksum ke? Jangan salah jawab udahlah, kan? Maksum, makhluk yang maksum ni Nabi Rasul di kalangan manusia dan malaikat maksum. Istilah dalam Quran sebut malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ni tak pernah derhaka. Malaikat ni tak ada satu pun derhaka pada Allah Ta'ala, sentiasa taat, patuh. Apa saja Allah Ta'ala perintahkan pasti dia akan perbuat, tak pernah ada engkar langsung. Begitu juga Nabi Rasul, prinsipnya maksum. Takkan ada istilah kat Nabi Rasul ni berdosa. Ada bab-bab, kalau kita biasa dengar ada cerita-cerita yang salah mengenai Nabi Rasul ni, khasnya dalam bab dosa ni, kena mengaji elok-elok. Kadang-kadang kita belajar prinsip Nabi Rasul ni betul, tapi bila detailkan dia dalam bab kisah Nabi Rasul ni, banyak kesalahan-kesalahan penceritaan. Seawal-awal kita belajar kisah Nabi Adam pun dah rosak akidah kita, pasal mengiktirafkan Nabi Adam ni berdosa, makan bakhuldi. Panjang tu saya nak cerita tu, cuma saya tak syarah ke sana. Kalau ada masalah tanya. Fokus apa saya nak sebut ni dengan kitab kita nak baca. Rasulullah pun minta ampun sedangkan dia tak berdosa. Pada Rasulullah, macam mana para ulama dah syarah kat kita, Rasulullah minta ampun tu nak mengajar syariat. Itu dia, satu hal. Syariat apa? Kalau orang tak berdosa pun minta ampun, orang berdosa ni macam mana? Dan dosa pun sekali lalu rasanya kita ada sebut lepas, dosa ni ada dosa zahir, dosa batin. Kita ni kalau ikut tak maksumnya, kita ni tak maksum zahir, tak maksum batin. Bahkan kalau bab dosa ni sebenarnya dosa ada, kalau tengok dosa zahir, dosa batin,
Dosa batin lah banyak sekali. Cuma bila kita tak belajar, kita tak faham dosa batin tu. Bahkan kita duk faham dosa zahir je. Bahkan kita ni kalau tak belajar dan berguru betul-betul dalam bab-bab macam ilmu kita belajar ni, kalau nisbah ilmu, orang panggil kitab kita belajar ni ilmu tasawuf lah. Kalau kita tak belajar betul-betul ilmu tasawuf ni, kita tak rasa pun kita bersalah. Bahkan duk rasa maintain aja. Bahkan tak pernah rasa nak minta ampun, tak pernah rasa berdosa. Kalau orang yang memang buat berdosa, katalah merapu macam-macam, minum arak lah apa, memang bila dia nak buat baik tu, dia mengaku dia bersalah, dia rasa dia buat satu dosa besar, tak ada siapa boleh beri keampunan melainkan Allah Ta'ala. Dia sangat istilahnya akan menyesali di atas kesalahan yang dia buat. Kita ni alhamdulillah Allah Ta'ala beri nikmat besar, boleh main masjid, boleh main surau, suka majlis ilmu, duduk dengar pengajian, maghrib pun mengaji, lepas isyak pun ada mengaji, subuh pun mengaji, asar pun mengaji, zuhur baca Quran, zikir. Bagusnya kan. Dari sudut itu nikmat dia beri tu bagus dah. Tapi kita belajar tak cukup, kita urur ada juga kat situ. Istilah urur ni tertipu juga. Yang kita dah buat taat tu sudah bagus, tapi kita duk ada satu kedudukan dengan taat kita. Itu pun dosa kan. Dosa itulah yang kita nak belajar dalam kitab ni. Saya akan menyambil, memang dia akan sebut nanti ke belakang ni dia tulis sekalian. Cuma sambil-sambil kita baca dengan nisbah kitab kita ni, ada bab walaupun kita akan belajar ke depan, saya sebut awal supaya boleh faham apa yang dia nak syarah kat kita, dia nak cerita kat kita. Mudahan walaupun kita belajar dan baca tu sikit, tapi fahamnya besar, insya-Allah. Baik. Jadi faham daripada Rasulullah pun istighfar ada dosa. Dia tak berdosa tapi dia rasa bersalah. Rasa bersalah tak mana? Atas istilah ilmu tauhid dia dipanggil babu hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Tuan-tuan tak biasa dengar je tu dulu. Kalau tanya, kalau tak kerti nak sebut balik pun tanya je lah kan. Yang ni lah benda-benda yang penting dalam masa belajar. Saya belajar ni saya tak tahu tuan-tuan yang latar belakang, tuan-tuan mengaji apa, tuan-tuan faham apa, kitab apa, tuan-tuan belajar mana, saya tahu. Saya lontar je lah. Saya lontar-lontar tu tengok tuan-tuan tercekik. Boh punya bahasa itu, tercekik itu maksudnya tuan-tuan tak hadam. Saya lontar tu tuan-tuan melengung apa benda lah orang tua ni dia sebut, tak faham langsung. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, semua benda tak faham lah. Orang lain tak bisa sebut begini pun, tak bisa dengar semua hidup aku. Tuan-tuan tak tanya, kalau saya anggap tuan-tuan pandai lah itu ya. Macam tu kot. Jadi belajar ni hak tu lah kena ambil perhatian. Dengar, perhati, bukan sekadar duduk tu. Lepas tu duduk tapi relax. Tambah aircon kat rumah kita pun tak ada aircon macam kat masjid. Wafi rasa gitu. Relax, sebentar nak tunggu malam tu relax, santai, tidur. Tak jadi gitu. Sia-sia je main masjid. Saya bukan nak kutuk-kutuk tuan-tuan nak, tapi nak kata matlamat kita tak tercapai. Yang tu yang kita mengaji kadang duk ulang alim masjid 10 tahun, 20 tahun, tapi apa pun tak ada. Na'udzubillah. Jadi apa saya nak sebut tu ialah sikit nak betulkan sikit kedah-kedah kita mengaji. Antaranya dengar, perhatian, ambil apa benda yang kita nak kutip, ada benda nak tanya. Saya pun bagi ruang, tuan tanyalah. Baik. Fa in aradta taubata, kata pengarang kita ni, apabila engkau nak taubat, kata dia, fayam bagi laka alla takhluwa min at-tafakkuri tula umrika. Kalau engkau nak bertaubat, sayogia bagi kamu bahawa kamu tak mengosongkan daripada berfikir ni tula umrika, sepanjang umur kau. Jadi kalau faham tu, kita ni nak tak nak, suka tak suka tuan-tuan, memang kena jadi orang bertaubat. Taubat ni kalau saya duk ngaji tutup guru sebut, dia memang bab besar. Taubat ni dia ibarat macam mandi. Soal hari-hari mandi tak? Ke mandi tuan-tuan, mandi seminggu sekali. Seminggu sekali mandi. Hari Jumaat baru mandi. Alah, yang perempuan mandi apa sebulan sekali. Haid baru mandi. Biar penuh kan. Macam tu kot. Apa maksud saya tanya mandi ni?
Nak kata bersuci, kita jasad kita suci hari-hari. Betul? Jasad kita ni kita suci hari-hari, siram hari-hari, sabun hari-hari, buh bila gitu, shampoo, apalah umpama basuh-basuh, kita guna gel mandian lah apa benda. Kalau tak ada pun air kita gunakan, kalau siram je pun daki kembang bersih badan. Tapi batin kita ni ada tak kita sucikan dia, kita bersihkan dia? Nah, batin ni cara nak suci dia macam mana? Dia tak ada cara lain, dia bukan pakai air, bukan mandi, bukan wuduk, bukan tayamum, bukan pakai air tanah, bukan samak, bukan. Apa dia? Taubat. Jadi taubat ni kerja hari-hari ni sepatutnya. Kita belajar dengan nas yang kita jumpa yang lepas. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala suka orang taubat dan suka orang bersuci. Jadi ada dua konsep tu, taubat dan bersuci. Jadi istilah taubat yang kita nak jumpa dalam kitab ni istilahnya taubat daripada maksiat batin. Adapun mutatahhirin, bersuci yang tu adalah bersuci, membersihkan najis dan kotoran zahir. Bahkan maksiat, kalau maksiat jasad sekalipun, taubat dia mesti perjalanan batin, dan bila sebut taubat dia menyesal. Dan kita ni besar sekali taubat sekalian, tambah kita kalau kita baru masuk atas kata nak melangkah, nak menuju jalan ketuhanan ni, taubat kita besar sekali. Tahu mana? Taubat kita daripada lalai dengan Allah Ta'ala. Itu besar sekali. Kita kalau lalai, kita faham lalai ni lalai itu je tak? Ulama itu syarah begini kata sekalian. Dia kata kita ni bila lalai daripada mengingat Allah Ta'ala, dia akan ada dua dosa besar yang berlaku kat kita, maksiat batin. Apa dia? Syirik, kufur. Dua tu. Kita nak syirik sembah berhala, alhamdulillah tak ada. Kufur, nak tak terima Islam, tak terima Nabi, tak terima Allah Ta'ala sebagai Tuhan, tak ada, alhamdulillah. Kita tak ada tu. Tambahlah jadi orang masjid, memang alhamdulillah Allah Ta'ala jaga sangat atur kita. Ada nikmat kita dapat percuma, free hak tu. Adapun syirik dan kufur yang para ulama batin syarah kat kita, yang tu yang kita nak belajar. Tu yang kita nak faham. Sebab kita tak faham hak tu, kita memang tak akan ada perasaan bertaubat. Baik. Pasal bila kita tak faham hak tu, kita memang tak boleh ada perjalanan hamba sikit pun. Bahkan tak ada langsung hidup perasaan hamba ada sekalian. Apatah lagi nak istilahnya nak mentakzimkan Allah Ta'ala, nak mengagungkan Allah Ta'ala, nak rasa akbariyahnya Allah Ta'ala, apa dia? Nak rasa hebatnya Allah Ta'ala, nak rasa azamatillah, nak rasa keagungan Allah Ta'ala, dan boleh merasakan kefakiran kita, kedhaifan kita, kehinaan diri kita, apalagi kealpaan kita, taksir kita, dosa kita, kufur kita, syirik kita. Bahkan ada tahap nanti jadi nifaq, munafik pun ada. Dengan makhluk perangai macam lain, seorang-seorang perangai macam lain, maksiat semua tu. Jadi dia kata kalau engkau nak taubat, sayugia bahawa engkau tak sunyikan daripada berfikir ni sepanjang umur kau. Jadi bila kita nak bertaubat daripada maksiat batin yang ada hilang, tak dapat tidak, mulai pada saat ni. Muhbi bahasa itu tak, mulai pada saat ni. Saat ni bila? Ni saat ni. Kalau sebelum ni tak ada pun, sekarang kena ada. Mulai saat ni kita tak boleh dah lalai lah. Lalai apa? Tak boleh lalai daripada merasakan kita apa, pasal pendek dia tak boleh lalai daripada Allah Ta'ala. Jadi bila tak boleh lalai pada Allah Ta'ala, lawan lalai apa? Ingat, kena berzikir. Berzikir ni kenapa? Kalau saya tanya tuan-tuan pun, zikir ni apa hukum? Tuan mesti jawab betulnya. Jawab tak? Apa hukum zikir? Takkan tak tahu kot, takkan tak bisa dengar kot. Apa hukum zikir? Tuan selalu dengar macam mana? Apa hukum zikir? Sunat.
Kita faham sunat, kalau tak zikir kalau macam mana? Tak ada apa-apa lah, kau berdosa. Alah, sunat. Takkan tak faham pun. Boleh faham saya cakap apa? Kita faham zikir itu sunat. Zikir apa sunat? Zikir mulut sunat. Zikir mulut sunat. Tu nak jadi wajib ke? Antisat. Wajib tak wajib? Dengar, faham macam elok lagi, bawa tuan-tuan akan pergi jawapan lagi. Saya tak jawab, tak apa. Kita duk faham zikir sunat. Memang betul, hukum umum zikir ni sunat. Zikir memang sunat, tapi iman ke Allah Ta'ala wajib. Iman wajib ke sunat? Jawab. Pandai, betul lah jawapan tu kan, tak salah. Ke iman ada sunat pula? Ada tak? Sunat muakkad ke ada? Makruh haram? Lagi lah. Mana ada? Iman ni wajib. Soal lagi, iman wajib bila? Mula-mula masuk Islam je iman, lepas tu tak payah iman? Tak, bagi jawab soalan tu dulu. Bila iman? Iman ni bila? Sepanjang masa. Betul ke? Betul ke iman sepanjang masa? Ke masa nak sembahyang je iman? Masa dapat nikmat je iman? Masa nak tidur je iman? Masa dapat duit iman? Macam tu? Masa tengok maksiat, ada iman, aku iman, astagfirullah. Masa tu ada iman. Masa puasa ada iman. Macam tu? Tak? Bila iman? Iman sepanjang masa. Betul tuan-tuan jawapan tu? Betul. Alhamdulillah. Macam mana nak iman sepanjang masa? Iman ni pula kerja siapa? Kerja mulut ke kerja hati? Kerja mulut, kerja hati? Kerja hati. Macam mana hati nak sentiasa iman? Tu dia sebut tu. Macam iman ni, bahasa lain, iman ni apa? Yakin. Iman ni apa dia? Iman ada hadis Nabi Rasulullah sebut, al-imanu huwal yaqin. Iman ni yakin tau. Bila yakin bukan kerja mulut. Bukan aku yakin. Bukan. Iman ni kerja hati. Yakin ni kerja hati. Bahasa lain iman ni apa? Tasdik. Membenarkan, mengiyakan, mengakui. Membenar dalam hati. Hati ni terima. Hati terima pun tuan kena faham dulu. Hati terima ni, maksud hati terima ni macam mana? Hati terima ni bukan cakap dalam hati, bukan. Kalau kita Allah Tuhan aku, Nabi Muhammad ni Nabi aku, itu bukan terima dalam hati. Itu cakap dalam hati. Itu dipanggil hadisun nafsi. Maksudnya bercakap dalam hati. Anda faham saya cakap apa? Boleh? Bercakap dalam hati belum iman. Itu cakap dalam hati. Saya buat misal macam ni. Saya kaya kan contoh. Saya sebutkan mulut ni, saya beriman dengan Allah Ta'ala. Macam tu iman ke? Kan? Iman bukan macam tu. Iman bukan cakap dalam hati. Iman ni sampai masuk dalam hati. Iman ni masuk dalam hati, jatuh hati. Tu iman. Tuan-tuan kalau dapat 1 juta sedap tak? Seronok tak? Jatuh hati. Bukan seronok dapat 1 juta. Bukan lalu dalam hati tu, tak. Jatuh dalam hati. Best tak. Kau dapat 1 bilion macam mana? Kalau umur tuan-tuan lah umur 60, 70 ni, dapat tenaga muda macam umur 18 tahun macam mana? Nak lah. Tuan-tuan senyum, melerit, senyum tak? Apa faham tu? Tu jatuh hati lah tu. Kalau saya jual ubat lah agak-agak laku lah gua tu. Berebut beli tuan, tak cukup. Kitab pun ada lebih. Kalau ubat tu ada lebih lagi tak ustaz? Minta je. Contoh, saya nak bergurau tu mengambil je. Tapi saya nak sebut apa? Nak cerita iman. Dan iman ni bila nak bagi jatuh dalam hati, soal kita ni dah jatuh hati ke Allah Ta'ala? Itulah. Bila dah jatuh hati ke Allah Ta'ala, dia akan jadi tahap dia, bahasa dia kasih ke Allah Ta'ala. Sebelum kasih tu dia akan jadi macam ni dulu, ingat ke Allah Ta'ala, sedar ke Allah Ta'ala. Kasih belum lagi tu. Kasih ni tuan-tuan, dia dah step keempat, step kelima daripada perjalanan hati. Setelah kita dah mula ingat, sedar, kita perasan, baru nak boleh main suka. Tu pun cinta ni, nak cinta tak? Cinta sebenarnya belum cinta lagi, baru minat.
baru suka, lepas tu baru cinta, baru asyik. Ada istilah macam tu lah sikit kan, tak biasa dengar je. Saya nak cerita apa kan, jadi apa jalan kita nak bagi jatuh dalam hati? Alat dia disebut oleh ulama akal. Dan akal tu nak buat apa? Berfikir. Satu dia kata kalau nak taubat, benda yang tak boleh tinggal lah, tak boleh tinggal berfikir. Tak boleh tinggal berfikir apa? Tak boleh tinggal dah berfikir ke Allah Ta'ala. Bila tak boleh fikir, tak boleh tinggal berfikir ni? Tula umrika, sepanjang umur kau. Kalau saya sebut ni, bila lagi kita tak boleh tinggal berfikir? Sekarang kena ajar dah berfikir. Dia tak boleh lalai bodoh, tak boleh. Dan nak berfikir, fikir apa? Fikir ke Allah Ta'ala. Pasal kita tu bila kita tak istilahnya menggunakan fikiran kita untuk dilatih berfikir ke Allah Ta'ala, kita memang tak boleh berfikir ke Allah Ta'ala. Bahkan tak ada apa-apa fikiran ke Allah Ta'ala, apatah lagi nak istilahnya nak rasa ke Allah Ta'ala, nak perasan ke Allah Ta'ala, nak sedar ke Allah Ta'ala, minat ke Allah Ta'ala, suka ke Allah Ta'ala, nak kasih ke Allah Ta'ala, nak asyik ke Allah Ta'ala, sampai istilahnya terlalu ingat Allah Ta'ala sampai lupa makhluk. Memang tak ada lah macam tu. Jadi jalan dia apa? Berfikir. Dan kalau saya sebut ni kan, nak berfikir apa? Fikir itu adalah berfikir makna yang ada pada la ilaha illallah. Bahasa pendek dia macam tu, tapi dia perlu huraian. Yang ni yang kita belajar sikit-sikit kot. Saya nak bagi semua sekali lagi, muntah hijau pula. Saya pun tak tahu mana kan. Saya sebut pun nak kongsi setakat apa yang dah istilahnya saya dah dilatih, saya dah diajar, apa yang pernah saya lalui, tarbiyah, asuhan, didikan tutup guru, apa yang saya pernah dapat, saya lontarlah kat tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama, khasnya dalam bab nak mengasuh fikiran kita ni supaya nak sentiasa berfikir ke Allah Ta'ala. Okay. Jadi nak berfikir ke Allah Ta'ala ni, nak berfikir apa? Berfikir ni. Saya sebut sekali lalu ni, nak fikir apa? Fikir makna yang ada pada la ilaha illallah. Dia punya keyword dia tu. Cuma nak ambil faham la ilallah ni panjang kan. Saya nak sebut makna yang sangat ringkas. Kita faham ni, insyaAllah Allah Ta'ala akan hidayat yang kita, taufik yang kita untuk kita nak berfikir ke dia sentiasa. Apa dia? Makna la ilallah. Dan saya sebut dengan makna, bukan terjemah. Kalau terjemah, kita dah terjemah lama dah kan. Tuan-tuan terjemah ni, la ilaha illallah. Pandai, alhamdulillah. Bagi panjang sikit boleh tak? La ilaha illallah. Kalau pendek macam mana? Tiada Tuhan melainkan Allah. Panjang sikit, dah tak kerti dah? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Tu kira panjang tu. Pendek macam mana? Pendek. Tiada Tuhan melainkan Allah. Lagi pendek, Allah tu pendek lah tu. Tuan-tuan, bila kita terjemah tanpa melihat makna yang sepatutnya dipaham, yang tu yang kita tak faham, dan kita rasa kita dah faham. Dan bila kita rasa kita dah faham, kita tak akan rasa bersalah, dan kita tak akan ada fikir-fikir apa dah ke Allah Ta'ala. Kita akan rasa, apa saya nak guna bahasa, kita akan berasa kita berada di comfort zone. Comfort ke comfort? Comfort ke comfort? Comfort zone. Zone selesa. Tu soal. Tiada sembah melainkan Allah. Ada tak sembah selain Allah Ta'ala? Tu kan dah comfort lah. Relax. Aku bukan pernah tokong. Jumpa Tok Momo, tak biasa jumpa. Seumur hidup aku tak pernah jumpa Momo, tak pernah terlintas di hati. Okey tak? Okey ke? Okey. Itu terjemah. Bila terjemah tu yang kita tak ada rasa nak fikir ke Allah Ta'ala, rasa nak zikir ke Allah Ta'ala, rasa nak taubat ke Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Kita duduk comfort zone. Zone selesa. Bila zone selesa, kita tak akan rasa bersalah kan? Saya jamin tak akan rasa bersalah. Betul tak saya sebut? Ada tak rasa bersalah sekarang? Ada? Kalau ada tu maksudnya tuan-tuan ada salah dosa mata, anak dara duduk lalu dia tengok, lawa juga anak dara ni. Contoh kan. Tapi kalau bab sembah tuan-tuan ada rasa tak? Sembah selain Allah Ta'ala ada tak? Tak ada. Selama hidup aku ni tak sembahyang dulu pun tak adalah nak sembah Tok Kong jumpa Tok Momo. Tak ada, tak pernah terlintas hati langsung.
Tu yang kita duduk comfort zone. Jadi asal nak sebutnya, jadi kita nak boleh taubat sepanjang umur, dah mula berfikir ni, berfikir apa? Berfikir makna la ilaha illallah. Jadi bila sebut makna la ilaha illallah, makna apa ni yang nak bawa? Okay. Macam mana pun kita terjemah dengan tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, ataupun pendek dia tiada Tuhan melainkan Allah. Tu pun makna dah tu. Cuma yang tu dipanggil makna terjemah, makna lughawi. Kalau tak sebut makna terjemah, kita ambil yang tu makna terjemah. Tak ada bubuh makna tu. Itu terjemah, itu bukan makna. Macam tu kan. Rasa ke saya sebut macam tu lagi kita nak ambil perhatian dengan apa yang saya nak jelaskan, makna la ilaha illallah. Kalau sebut itu hanya terjemahan bahasa, word by word, terjemahan literal la ilaha illallah. Satu, kita rasa kita duduk dalam comfort zone. Tapi kalau kita ambil makna, dia bukan maksudnya tu. Sikit kalau saya sebut mudah, saya tak rasa dulu saya tak cerita lagi bab ni rasanya. Tak, saya buat misal lah. Allah. Ambil satu bahasa contoh, azan, bisa dengar tak azan? Bisa dengar tak kalimah azan ni? Tuan-tuan faham azan ni apa? Azan ni apa? Azan tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, itulah azan. Yang tu makna azan. Itulah makna azan. Azan ni dari segi bahasa, translate word by word, iklan. Misalnya, tuan-tuan esok PM kita, Tuan Mahathir jemput ke rumah Keduri daripada pukul 12 sampai pukul 4 petang, contoh itu pun azan juga. Itu azan terjemah, boleh. Kalau saya kata kat tuan-tuan, azan dia, nak azan apa, ada Keduri esok ke? Yang ni dia faham azan ni bukan azan yang kita maksudkan. Yang tu azan terjemahan. Boleh? Okay. Jadi kalau la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, yang ni baru terjemahan, belum makna la ilaha illallah. Belum makna la ilaha illallah. Dengan bahasa lain, belum istilahi makna. Azan ni kalau istilah, dia akan bererti lafaz yang tertentu yang diungkapkan dia pada waktu tertentu dan sabab tertentu, berdasarkan tunjuk ajar daripada Nabi SAW. Contohnya kalau bagi takrif definisi sekali lalu, macam tu baru panggil azan. Kalau iklan pasal malam, mesyuarat, tuan-tuan yang belum daftar anak-anak untuk tahun depan ke Sekolah Rendah Kebangsaan Tasik ni untuk tingkatan 1, boleh buat sekarang, pasal pendaftaran untuk tingkatan 1 telah dibuka sekarang. Contoh tu pun azan juga tu azan lughawi namanya, azan lughawi. Jadi kita nak faham la ilaha illallah ni yang menyebabkan nanti kita akan rasa kita tak duduk comfort zone bila kita faham apa tuntutan yang sepatutnya dipaham daripada la ilaha illallah ni pada makna dia. Kalau kita hanya tengok terjemah, kita memang akan rasa lega, tak ada apa masalah. Kita memang tak berfikir pun kat Allah Ta'ala. Bahkan sepanjang umur kita daripada dulu sampai sekarang tak pernah fikir pun kat Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal kita duduk zon selesa. Kita rasa kita dah capai maksud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, jadi kalau itu apa makna la ilaha illallah ni? Makna la ilaha illallah ni kalau saya nak sebut dengan perkataan pendek ya, makna la ilaha illallah yang kita nak capai ni supaya kita boleh berfikir ke Allah Ta'ala dan tak boleh berhenti berfikir lah. Apa dia? Kita sedar ke Allah Ta'ala yang Allah lah sentiasa memberi kurniaan
dan anugerah kepada kita tanpa henti-henti setiap detik dan saat. Itu maksud ilah yang nak faham. Saya bagi syarah panjang lagi, panjang sangat tak? Saya ambil bagi satu keyword, clue. Apa yang sebut hints. Untuk kita akan boleh, kita dah boleh mula berfikir. Jadi apa makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah tu nak sedar tiada siapa yang boleh memberi, mengurnia nikmat dan pemberian kepada aku dan seluruh alam ni. Tak ada siapa boleh campur tangan memberi, mengurnia setiap detik dan saat kepada aku dan seluruh makhluk ni melainkan Allah. Itu dia punya first step untuk berfikir sepanjang umur. Dengan sebab tu baru kita akan tobat. Kalau tidak, kita tak rasa tobat. Soal, tuan-tuan faham ke saya sebut apa ni? Boleh faham? Macam mana? Confirm? Maksudnya kita memang perasan. Allah tu confirm tu. Perasan tu, kita perasan, sedar. Ya. Nanti yang faham tu saya tanya tu, faham tu, tuan-tuan faham ke saya cerita apa ni? Nak kata nak faham makna ilah tu kan? Jadi apa? Tuan-tuan memang perasan ke setiap detik dan saat tuan-tuan ni sedang menerima pemberian, dan tak ada siapa campur tangan dalam bab menerima setiap inci nikmat yang kita dapat ni dan kepada kita, aku sendiri dan juga seluruh alam ni, melainkan yang memberi dan mengurnia segala nikmat itu ialah Allah. Tuan-tuan sedar ke tak sedar tu? Nak kutip tu pun susah. Benda ni tak bisa dengar. Yang kata sedar. Nak kutip pun, nak faham pun belum lagi. Jangan saya buat misal. Kita asal tak ada dia. Betul? Macam mana boleh ada? Saya soalnya tu memang tuan-tuan boleh jawab. Tapi tuan-tuan sendiri dia tak ada perasaan untuk tuan-tuan sendiri nak sedar dalam diri Allah yang bagi ada aku. Aku takkan boleh ada melainkan Allah bagi ada. Faham tak saya buat apa? Memang sentiasa sedar ke saya sebut macam ni baru sedar? Dan bukan tak tahu benda tu, tapi tak ada kesedaran. Boleh faham saya sebut apa? Dan bila kita tak sedar gitu, nanti dia punya masalah dia jadi kufur nanti. Kufur tak mana? Duk rasa apa? Duk rasa aku ada, duit aku ada, isteri aku ada, anak aku ada. Duk rasa ada. Betul, macam mana boleh ada? Aku kahwin, ni anak aku, ni harta aku, ni rumah aku. Macam mana boleh dapat anak? Aku kerja, aku susah payah, aku kumpul. Okey, soal, rasa tak Allah bagi? Ke duk rasa aku kumpul? Tak rasa tak Allah Ta'ala bagi tak? Itulah kufur namanya. Salah ke tak salah? Sepatutnya macam mana? Faham la ilaha illallah ni sepatutnya macam mana? Tak ada apa yang ada kat aku melainkan semua daripada Allah. Dan apa yang ada ni walaupun nampak rupa aku, sera aku buat, aku sabab aku kahwin, ni anak aku, milik, harta aku, tangan aku belanja, aku infak, aku takbir, aku urus, macam mana? Semua ni sebenarnya Allah yang bagi dan kurnia. Azali lagi dia dah tentu. Daripada aku tak ada ni sampailah ke bila-bila pun semua siap azali. Nampak je rupa macam aku sera ni. Tapi sebenarnya siapa? La ilaha illallah. Tak ada satu nikmat pun yang aku dapat ataupun pada alam ni melainkan semua datang pada Allah. Tak ada siapa campur tangan. La ilaha illallah. Itu langkah pertama untuk menyebabkan kita berfikir ke Allah Ta'ala. Kalau saya ngaji antara guru sebut dia gunakan sifat 20 lah. Kita belajar sifat 20 mula-mula sekali apa? Wujud. Siapa wujudkan alam ni? Siapa wujudkan kita? Bukan mak bapak kita. Mak bapak kita sabab untuk kita wujud. Sabab aja. Yang bagi wujud apa? Bila dia nak wujudkan kita? Bila lagi? Azali lagi. Alhamdulillah. Mana? Tapi sedar tak kat dia? Bila tak sedar, kita akan rasa perasan apa? Rasa tak aku hebat? Rasa tak aku ada ilmu? Rasa tak aku pencen pegawai? Contoh. Rasa tak duit banyak?
Rasa tak? Rasa tak kita aku besar? Rasa tak aku ada kedudukan di masjid? Rasa tak aku orang lama di masjid? Rasa tak? Rasa tak? Tak rasa? Tuan-tuan ni bagusnya, tawaduk semuanya, Masya Allah. Tak, saya tak ada niat berkeli-keli, tapi tak bagi sedar kita tu siapa? Ha? Nak bagi sedar, kita kena realize tu. Kita bila kita realize, kita duk rasa apa selalu, baru kita akan kata, oh kalau gitu aku ni lalai gila dengan Ustaz. Memang lalai gila tuan-tuan. Nak tahu lalai gila tak gila, tengok kalau ada orang puji dia, Encik, tambah Datuk lah, orang kenal lah kita Datuk. Datuk dulu yang minta permohonan untuk buat masjid Batu Lapan ni kan. Contohlah kan. Iyalah tu. Tahniah Datuk. Macam rasa apa? Rasa macam mana? Oh. Out lah. Itulah nama dia ujub. Ataupun dia tak cakap direct dengan kita. Kita dengar orang sebut belakang je. Orang tanya, siapa tu? Saya tak kenal pun. Ada dia sembang ni. Buat apa? Dia duk tanya, betul ke Datuk ni yang dulu buat permohonan buat masjid Batu Lapan ni? Saya kata ya. Oh tu kan. Dia tak cakap dengan kita pun, dia cakap dengan orang tu kabur maklumat je. Kita macam mana? Oh dia kenal aku siapa? Okey, cuba jawab. Okey ke KO macam tu? Okey. Apa nama tu? Kufur tu. Atas nama sifat mazmumah, dia penyakit nafsu tu. Penyakit apa? Ujub, sum'ah, rasa hebat diri. Sedangkan kita asal daripada mana? Air mani je. Okey, saya nak sebut apa? Tu nak faham la ilaha illallah tu, kena mula berfikir pada sekarang lah. Jadi kita ni apa? Penyakit kita paling banyak penyakit nafsu. Nafsu pun makan apa tu satu hal lah. Saya tak, kalau saya sebut, saya tak cadang nak sebut bab nafsu makan apa tu, nafsu tidur, nafsu hiburan. Saya lebih suka sebut nafsu ni apa? Nafsu rasa seronok ni bunyi. Nafsu buat amal, depan orang kita beramal, belakang orang kita tak beramal. Tu nafsu kita. Bila main masjid pegang tasbih. Balik rumah pegang remote. Penyakit tu. Penyakit. Rasa bersalah tak? Rasa bersalah tak? Penyakit tu punya. Jadi nak bagi tak penyakit tu macam mana? Kena berfikir daripada sekarang, kata dia. Sebab berfikir macam ni. Apa jalan berfikir dia nak sebut. Jadi saya sebut tu sebagai satu contoh yang sepatutnya kita nak berfikir tu mesti kena berfikir ke Allah. Ya Allah lah yang mewujudkan aku dan wujudkan seluruh makhluk. Saya sebut panjang-panjang lagi, panjang sangat lah. Kita ambil bab pertama je. Kalau kita belajar sifat 20 pun wujud. Bukan susah pun nak faham. Wujud. Siapa sebenarnya yang memang wujud? Siapa? Allah. Kita macam mana? Kita ni asal tak ada. Allah yang wujudkan kita. Jadi kita ni mendalilkan wujudnya Allah Ta'ala. Ya Allah wujudkan kita. Jadi janganlah perasan dan rasa hebat aku pasal Allah yang mengadakan aku, Allah yang mentakdirkan aku, Allah yang telah menentukan aku, Allah yang dengan limpah kurnia dia mengadakan aku, ihsan dia jadikan aku. Aku ni apa? Aku ni tak ada apa pun. Kalau ada pun asal kejadian kita khuliqa mim ma'in dafiq. Keluar daripada air yang Quran sebut sifat dia air terpancut. Malunya nak sebut. Pasal air mani sifat dia keluar pancut. Itulah kita. Keluar daripada lubang kencing. Saya ngaji Tok Guru sebut tu tuan-tuan, saya rasa down gila. Keluar pada lubang kencing. Allah. Sama martabat kita dengan air kencing tu, dia sebah jalan keluar. Cuma air kencing najis, kita air mani suci. Itu je. Tapi laluan yang sama, laluan kencing. Lepas tu disenyawakan kita untuk kita jadi disenyawakan dengan sel ovum dalam ibu kita. Untuk kita pun dibesarkan dalam perut ibu, keluar apa? Keluar saluran darah haid. Ni lah kita. Ni. Tapi sekarang kita apa? Fa iza huwa khasimum mubin. Allah Yasin. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Adakah kita Allah Taala kata tak pandang ke, tak perhati ke, tak fikir ke? Kamu asal tak ada, kamu asal semua daripada air mani ni.
Bila dah besar, dah ada pangkat ni duk rasa hebat aku, khasimu mubin. Tak rasa ke Allah Ta'ala, duk rasa kehebatan diri. Bahkan ada yang kita protes, tak setuju, macam tak setuju ke Allah Ta'ala. Kita tak mengiktiraf yang aku ni datang daripada dia, total pada dia, tak ada sedikit pun daripada aku. Yang tu makna saya sebut bab wujud itu. Yang tu makna pertama yang kita nak bagi hadir dalam hati. Yang faham hak tu ada giliran, insya-Allah apa dia, kita akan mula berfikir daripada sekarang. Oh, kalau gitu aku ni banyak masalah, banyak dosa kita. Dosa apa? Dosa istilahnya menzohirkan aku, menzohirkan diri aku, merasai hebat aku, merasai apa, ilmu aku, harta aku, pangkat aku, kecantikan aku, kemudahan aku, apa saja yang ada pada kita, kita akan pandang aku. Kita tak boleh rasa Allah yang beri aku, Allah yang beri aku, Allah yang adakan aku, Allah yang adakan aku. Saya nak sebut tak ada je tu cukup. Banyak-banyak lagi dia muntah hijau kan, banyak sangat. Allah yang adakan aku, Allah yang adakan aku. Sedar je Allah bagi hidup aku, Allah bagi hidup aku. Kalau nak panjang sikit, dah mula berfikir tu. Dah mula fikir, insya-Allah Allah Taala bagi kita mudah lagi. Allah bagi harta aku, Allah bagi mata kat aku, Allah bagi tangan kat aku. Siapa bagi? Semua hak dia. Semua hak dia. Allah bagi aku melihat lagi, Allah bagi aku berjalan lagi, Allah bagi aku menapas lagi, Allah bagi jantung masih elok lagi, paru-paru masih hidup lagi, buah pinggang elok lagi, tak ada darah kencing manis lagi, tak ada darah tinggi lagi. Semua daripada dia. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kalau orang kata kau sihat pun, ya Allah bagi sihat. Ada orang tak sihat banyak dah. Nak kata jaga kesihatan mudah juga melantak semua. Tapi dia bagi sihat walaupun aku tak banyak ingat dia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan-tuan, baru nak ada rasa perhambaan. Baru nak rasa aku ni hamba dia. Bila kita boleh mula berfikir aku ni datang pada dia, Allah lah hakiki wujud dia, zat wujud, zat yang kidam, dia tak hajat pada satu, aku ni sentiasa berhajat pada dia. Kalau dia tak bagi ada aku tak ada apa-apa pun sekarang. Tapi ada apa-apa semua kat aku ni apa? Semua limpah kurnia daripada dia, tak ada apa pun sebenarnya daripada aku. Kalau dia tak bagi aku sekupang apa pun tak ada. Tapi ada macam-macam ni. La ilaha illallah. Mula berfikir sekarang ni. Jadi kalau dulu tak pernah fikir, mula fikir. Macam mana pun dia nak suruh kita fikir macam ni. Fatafakkar fima sana'ta fi naharika. Kamu berfikirlah, kata dia, apa yang telah kamu perbuat pada waktu siang hari engkau. Fa in wajadta ta'atan. Jadi disuruh mula fikir tu. Kalau kau dapati dia taat. Jadi taat ni, kalau saya mengaji kitab-kitab macam ni, tok guru dia tak ajar pandang taat apa, sembahyang, puasa, zakat, haji, sedekah. Dia tak bagi pandang tu. Pasal apa? Amalan zahir ni ada banyak kita dah buat lah. Pasal kita nak baca kitab macam ni, nak latih supaya pandang batin, pandang hati. Jadi taat yang kita nak tengok apa? Hati tu. Ada tak rasa apa aku dapat ni daripada Allah Ta'ala? Ada tak? Paling besar sekali, selepas wujud, satu lagi tambah. Apa dia? Hidup. Rasa tak Allah bagi hidup aku? Ke rasa aku hidup ni pasal ada oksigen, duduk kat ulu kinta, dekat pokok kayu banyak, hutan rimba, udara masih segar, pagi-pagi pun berkabus. Dengan alam semula jadi ni, aku jadi sihat. Yang tu pun dah syirik lah. Alam semula jadi ni aku jadi sihat. Siapa sihat yang kita? Alam semula jadi. Out. Habis. Sikit je kan? Salah sikit tapi dosa besar. Tak mana dosa besar? Kita tak rasa yang aku hidup ni Allah Ta'ala yang beri. Dia rasa hidup ni, sihat ni macam apa? Udara segar, makanan sihat-sihat, ikan segar-segar, katalah gitu. Makanan fresh-fresh. Makanan pula ubat, makan pula ubat mahal-mahal, beli suplemen hak ni, makanan macam ni, buat pula exercise, masuk gym sana, gym sini, katalah gitu. Kita duk rasa sihat tu bukan duk rasa Allah Ta'ala yang hidupkan aku, beri kesihatan ke aku, tapi duk rasa selain pada dia yang sihat dengan aku. Syirik tu memang tak pergi sembah.
tapi hati kita tak pergi ke Allah Ta'ala sikit pun. Tengok, taat ada tak taat tu? Taat apa? Taat iman ke Allah Ta'ala, Allah wujudkan aku, Allah hidupkan aku. Tengok tu, ada tak? Siapa bagi menafas kita? Siapa sediakan oksigen untuk kita? Bagi fikir tu. Kita tak pernah fikir pun pokok mana nak hidup, daun mana yang nak kembang, untuk nak menerima pancaran matahari, nak tukar, dia nak convert carbon dioxide jadi oksigen ni untuk kita boleh menafas ni. Kita tak pernah fikir Allah Ta'ala dah siapkan azali lagi semua tu. La ilaha illallah. Ada tak fikir macam tu? Tak ada. Kau tobat banyak-banyak. Astagfirullah. Mula. Kalau duk rasa kat pokok oksigen selain pada Allah Ta'ala ni, kita sedar kat dia tu, hatta kalau saya sebut ni taat. Pasal apa? Rasa tak semayang? Rasa aku semayang tak? Oh, aku semayang. Bukan saja semayang padu, duha pun aku semayang, qobliyah semayang, bangun pun awal, witir pun aku buat, tahajud pun aku buat. Okey aku ni. Okey, out. Engkau dah rasa engkau taat, engkau tak rasa Allah yang bagi engkau boleh jadi taat. Engkau tu kita rasa. Kita duk rasa aku taat, out. Yang ni yang taat yang kita nak bagi rasa, yang saya duk ngaji tu turut duk ajar. Jangan pandang hak kita taat, pandang Allah taufikkan kita untuk taat. Itu baru taat. Itu baru taat. Pasal taat ni kita rasa nak junjung perintah dengan kita pandang Allah beri aku kedekat untuk buat perintah dia. Itu baru taat. Itu baru taat. Kalau kita duk buat taat apa yang dia suruh, duk rasa tengok aku buat, aku rajin, aku baca Quran, aku. Ni masalah. Yang ni yang dia akan jadi ujub, sum'ah. Apa ujub? Heran diri. Heran apa? Duk rasa aku okey dah. Bahasa lain disebut Allah. Dia rasa tazkiyatun nafs, rasa diri dah bersih, rasa dah cukup, dah rasa sampai tambah pula, dah rasa aku dah berada satu tahap yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah jadikan aku orang mulia. Kita duk rasa kita mulia tu. Tak. Saya ngaji tutup guru tak ajar pandang macam tu. Bahkan pandanglah apa yang ada kat kita ni, tak ada apa yang aku punya, melainkan semua made in Allah Ta'ala. Aku apa? Laluan aja. Datang semua daripada Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Tu dia kata, kalau kau dapati apa yang kau buat pada siang hari, duk dapat fikir ke Allah Ta'ala, rujuk ke Allah Ta'ala, sandar ke Allah Ta'ala, menyedari nikmat tu datang pada Allah Ta'ala, kata dia fashkurillah alaiha, kamu syukurlah Allah Ta'ala di atas taat tu. Alhamdulillah Allah bagi aku boleh sedar ke dia, ingat ke dia, tauhidkan dia, rojok kat dia, balik kat dia, sedar dia lah bagi ada aku dan ada seluruh alam ni. Allah yang dialah Rabb aku dan dialah Rabbul Alamin. Allahu Rabbi, Anta Rabbi, la ilaha illa Anta khalaqtani. Kalau kita perasan ada yang tu dipanggil Sayyidul Istighfar kan. Sayyidul Istighfar tu bermula dengan mana? Bermula dengan mengiktiraf la ilaha illa anta khalaqtani, engkau yang ciptakan aku. Allahumma anta rabbi, engkau lah Rabb aku, engkau lah yang mentadbir aku dulu tak ada, sekarang ni engkau lah yang bagi ada aku. Anta rabbi la ilaha illa anta, tak ada yang boleh mengadakan aku ni melainkan anta khalaqtani, engkau yang mengadakan aku daripada tak ada kepada ada. Dia tu. Itulah taubat tu yang Sayyidul Istighfar tu. Untuk apa lah tu? Tak apa. Biasa dengar lah. Apa? Tak apa. Saya pun dulu saya rajin nulis-nulis ni. Saya dah edar risalah kan. Tapi lama tak buat macam tu. Dok kalau rajin ni saya edar kan. Kalau tuan-tuan dah hafal lagi bagus. Tapi saya edar dengan syarat. Lain kali saya tanya, baca je, baca. Tak baca, saya pulai lagi tu. Okey. Saya gurau je sikit tu, jangan lari pula. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Semua kalau kita perhati tu kan. Saya ngaji pun memang untuk guru syadah itu kita apa? Itulah dipanggil Sayyidul Istighfar siapa?
Mula-mula nak masuk pintu taubat mesti atas prinsip itu. Apa dia? Ni, kenal Allah Ta'ala, rasa berdosa, mula dah berfikir ke dia. Dia apa? Dia yang mengadakan aku. Baru masuk pintu taubat namanya. Kalau tidak ada. Tidak ada. Tu taubat sambal belacan namanya kalau hal lain. Apa dia? Tempat sambal belacan faham ke? Apa? Walaupun pedas sehingga mengalir air mata, tapi masih mau dimakan juga. Yang tu kan. Satu masa dulu saya kecil-kecil dulu ada lagu tu kan. Juga saya nyanyi pula. Saya teringat tu saya nyanyi lagi. Mudah. Dan kata dia fa'in wajadta maksiatan, jika engkau dapati akan maksiat. Yang ni saya sebut ni dalam konteks saya mengaji kitab macam ni, untuk guru ajar macam ni, saya nak sebut gini. Kalau kita memang kalau katalah ada taat boleh main jemaah, dalam konteks itu pun sebenarnya boleh berfikir. Tapi main jemaah tu jangan duk rasa aku rajin sembahyang jemaah, aku pergi sembahyang jemaah awal orang tak azan lagi aku datang dah, aku boleh buat tahiyatul masjid. Kau pandang macam tu, duk rasa aku buat semua, tak pandang dia yang taufik hidayat kat aku. Hak tu maksiat. Hak tu maksiat. Maksiat tang mana? Bukan maksiat tang buat taat tu. Maksiat duk rasa aku buat tu. Itu maksiat. Jadi nak jadi syukur nikmat tu tahu mana? Allah taufik hidayat aku, Allah lembutkan hati aku, Allah mudahkan aku, Allah lapangkan dada aku untuk aku boleh main awal. Tengok orang tak datang pun lagi, ya Allah macam mana kau bagi taufik hidayat kat aku, kau mudahkanlah orang lain pun boleh datang awal macam mana kau bagi kat aku. Baru kita akan tengok orang dengan kasih sayang. Kalau tidak, dia akan jadi riak. Dia akan jadi ujub. Namanya Tok Bilal pun lambat, aku tak ada kena-mengena pun boleh main awal. Nampak. Penyakit besar tu. Nama dia untuk imam, bertugas tak datang pula tu, makan gaji buta. Nampak. Dia akan kira nak tengok apa ada kat aku, kat orang tu dia cari salah, nak patut orang je. Tak. Usah pandang itu. Boleh main awal pun macam mana? Alhamdulillah. Ni Tok Imam, biarlah Tok Imam boleh main awal pada aku. Ya Allah, Alhamdulillah, ni semua Quran engkau. Aku ni tak ada apa-apa, lalu je kat aku pun. Kalau tak bagi tak ada apa-apalah aku. Alhamdulillah tu tahu mana? Ya Allah, semua engkau bagi. Alhamdulillah. Bagilah Tok Imam pun boleh main awal. Semua orang boleh main awal, ya Allah, biar penuh masjid ni sampai ke belakang. Amin ya rabbal alamin. Kita disuruh ajar berfikir kurniaan Allah Ta'ala ada, macam mana Allah Ta'ala beri kat kita, minta juga Allah Ta'ala bagi kepada semua orang. Yang ni pun tuan-tuan satu tarbiyah Tok Guru tak? Bukan senang tuan-tuan nak jumpa Tok Guru ajar macam ni. Sebab selalunya disuruh apa? Kita main awal, lepas tu bila dah main awal dia tak bagi bimbingan selanjutnya. Mula kita rasa kita hebat. Tok Siak pun tak kutip tak cicak, kita pergi kutip tak cicak. Harap Tok Siak ni tak kutip, mampus tak kutip, mari masjid pun tak. Aku yang kutip, patutnya aku yang dapat elau ni, kutip tu. Kutip bagus, tapi dia merepek dalam. Maksiat tu maksiat tu bukan maksiat kecil tu, dosa besar tu. Jadi kata dia, kalau kau dapati maksiat, apa maksiat tu? Memang buat maksiat lah, tengok macam-macam yang salah. Lepas tu hati pun duk rasa aku hebat, aku bagus. Maksiat tu tambah maksiat apa? Lalai pada orang salah. Bahkan duk apa? Duk ada ujub, ada riak, ada sum'ah, ada takabur, ada apa lagi? Cinta dunia. Duk fikir hari-hari ke mereka tak pandang pun Allah Ta'ala yang kurniakan semua. Kalau kau dapati kau duk buat maksiat tu, fawabbih nafsaka, kata dia cacilah nafsu kau. Ambuh bi bahasa terjemah tu, cacilah diri engkau, wala tuwabbihha wa anta dhahikun farihun, dan jangan kau cacikan diri engkau tu dalam keadaan engkau duk gelak dan berseronok. Tu pun satu nasihat dia. Ya, aku ni maksiat banyak, jangan aku maksiat. Tak jadi. Bila nak pandang maksiat ni, aku ni duk rasa hebat, tak pernah rasa Allah Ta'ala bagi hidup aku. Astagfirullah. Jangan duk fikir maksiat, ada maksiat aku ni kira tengok betina je. Tapi duk tengok betina je. Wow, yang ni banyak.
Lah, kalau kita duk caci cela diri kita tapi kita duk gelak dan seronok, tak ada duka cita, yang tu tak betul. Tuan biasa tengok orang makan cabai tapi senyum. Ada? Saya nak cerita apa ni? Kalau kita rasa benda tu salah, takkan senyum. Maksud dia macam tu. Tuan biasa tengok orang tersiut api, panas pedih ataupun gigi sakit. Kenapa senyum ni? Sakit gigi. Ada macam tu? Boleh faham saya sebab apa dah kan? Kalau orang tanya pasal apa monyok je hari ni? Oh ni 3 hari sakit gigi orang uduk ni. Baru betul tak? Saya nak cerita apa ni? Kita kalau sakit rasa sedih, kalau kita menyesal di atas maksiat dan dosa, takkanlah kita berseronok. Macam tu. Dia nak sebut macam tu. Dia kata bal wa bikha wa anta mujiddun sadiqun muzhirun lil ubusati. Bahkan kata dia, engkau cacilah, kau kejilah diri engkau tu, nafsu engkau tu. Wa anta mujiddun sadiqun, kau pula orang yang duk bersungguh-sungguh, orang yang benar di atas pengiktirafan engkau, mengaku diri engkau, muzhirun lil ubusati, dan menzahirkan dengan keadaan ubusah, muka masam. Ya. Dalam keadaan bermuka masam, khazinul qalbi, sedih hati, munkasirun, asal terjemah tu pecah hati. Munkasir ni dia terjemah duka cita, zalilun, dan hina diri. Hati terpecah. Munkasir, pecah hati. Istilah pecah hati, kita duk rasa aku ni takkan boleh dapat taat, boleh buat baik ni melainkan semua Allah Ta'ala beri. Aku nak boleh pandang ni tak akan boleh pandang melainkan Allah Ta'ala beri. Kita duk rasa terpecah hati dengan mana tak pernah kita nak ada mengharap ada selain pada Allah Ta'ala boleh beri pada aku. Aku fed up dengan makhluk ni, memang Allah je boleh beri kat aku. Yang tu kot bahasa terpecah hati ni. Pecah hati ni memang bahasa Tutup Guru masa saya duduk ngaji dulu tuan. Saya mula-mula ngaji dengan perkataan pecah hati ni, saya tak faham perkataan pecah hati tu. Istilah pecah hati ni macam mana? Kita macam mana? Tak ada hati. Kita tak ada hati. Jadi kalau pecah hati kepada makhluk ni maksudnya memang kita ni tak ada hati dah ke makhluk. Kita katalah kita susah nak minta tolong, minta sedekah, minta hutang macam ni, minta orang hutang ni 5,000, seorang pun tak bagi. Aku pecah hati dengan makhluk. Tu pecah hati, patah hati. Itu bahasa-bahasa kita pakai. Jadi mestilah kita dalam keadaan pandang maksiat ni, kita pecah hati, tak ada siapa boleh ampun aku melainkan Allah Ta'ala. Tu pun salah satu pecah hati. Saja nak syarahkan pecah hati tu sikit. Dalam keadaan zalilun, hina diri. Jadi kita mesti kita caci apa yang kita duk rasa maksiat dulu. Hati aku pula, awak buta sangat, tak pandang ke Allah Ta'ala, tak lihat ke Allah Ta'ala, tak boleh rasa Allah yang ada kat aku, dia yang bagi cipta aku dulu tak ada. Kenapa aku tak rasa dia adakan aku, dia bagi hidup aku. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah rabbi, la ilaha illa anta, ulang. Dia dah mula berfikir, tak boleh berhenti lah. Kalau nak taubat betul-betul tak boleh berhenti lah. Berhenti yang macam dia akan jadi comfort zone. Bila pula nak bila taubat, jumpa bulan depan pula. Saya tak kata tuan-tuan, saya sendiri macam tu. Tambah pula jumpa guru, saya mengaji kat India setahun sekali, setahun 2 kali, 2 kali lah baru nak bercantik. Mana jadi itu, dia dah bagi bekal tu macam mana, ambil pakai. Memang kita nak buat 24 jam tu belum lagi, saya sendiri pun belum lagi tuan-tuan. Tolong doa untuk saya, mudah-mudahan saya dapat nikmat tu. Nikmat apa? Nak boleh rasa bersalah ni, dan sentiasa Allah adalah dirujuk. Nak balik ke Allah Ta'ala, pandang ke Allah Ta'ala, rasa aku ni tak akan ada apa, dan makhluk ni takkan ada, melainkan semua ni Allah lah yang ada. Allah adakan aku, adakan seluruh alam ni. Tengok je aku, tengok je seluruh makhluk ni, la ilaha illallah. Dia memang istilahnya kena berfikir dah, mula dah berfikir. Mula-mula memang nak latihan nak berfikir ni memang susah.
Tapi kena mula. Dengan kita mula berfikir tu, khasnya pandang dari sudut hati kita ni tak pandang ke Allah Ta'ala, bahkan rasa kehebatan diri, hanya pandang aku, tak boleh nak merasa Allah jadikan aku. Tengok selapis lagi. Tengok selapis tak mana? Selapis aku takkan boleh ada, melainkan Allah adakan aku. Kalau tengok aku pandai, aku muda, aku sihat, aku kaya, aku duit banyak, isteri aku comel, aku pun lawa lagi, janggut aku pun hitam lagi, orang lain semua putih dah, aku hitam lagi, umur banyak dah, aku kuat lagi ni, orang lain masuk hospital dah, ada yang dah mati dah pun. Kalau tuan-tuan padam macam tu, tak ada. Memang duk maksiat sajalah hari-hari. Takkan ada istilah nak rasa duka cita, nak rasa kurniaan Allah, aku ni hamba Allah Ta'ala, Allah yang bagi ke aku. Memang takkan dapat jalan tu, dan memang takkan boleh nak mula dan taubat, tak boleh. Kata dia, fa in fa'alta zalika abdalakallahu bil huzni farhan. Kata dia, sekiranya jika kamu buat demikian tu, Allah Ta'ala akan gantikan buat kamu duka cita itu dengan rasa gembira. Allah Ta'ala akan tukarkan duka cita kita tu, dia akan tukarkan duka cita tu seronok. Seronok apa? Seronok boleh ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Allah jadikan aku. Dia kata itu. Itu kita mula berfikir tu, kita akan itu. Rupanya ingat Allah Ta'ala ni seronok punya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah bagi aku hidup. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dia akan bagi kita seronok melihat ataupun memandang, memikir Allah Ta'ala. Allah adakan aku ni makhluk dia. Allah yang jadikan aku tak boleh jadi sendiri, aku berhajat pada dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia adakan aku jadi umat Nabi Muhammad pula. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh main masjid, nasib baiklah dia tak bagi aku pergi disko. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pandang dia bagi tu, jangan aku tak nak pergi disko. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dia lain tu, yang tu duk pandang aku, pandang dia, pandang pemberian dia. Kalau kita memang pandang Allah Ta'ala, dia yang beri semua tu, Allah Ta'ala akan tukar duka cita dengan rasa gembira, satu. Dan hina diri itu Allah Ta'ala akan jadi tukarkan kita dengan rasa mulia. Kita duk hina diri, ya Allah, aku ni asal daripada air mani je, engkau bagi aku jadi macam ni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita akan rasa kemuliaan dari mana? Kemuliaan kita boleh kenal Allah Ta'ala tu, dia akan jadi, kita akan rasa itu. Farhan wa bizilli izan wa bizulmati nuran. Dan Allah Ta'ala akan tukarkan kegelapan itu dengan cahaya. Selalu tak pernah pun hadir hati ke Allah Ta'ala. Bila mula berfikir macam ni, selalunya tak reti langsung nak mikir ke dia. Dia alhamdulillah boleh dah mikir ke dia. Dulu nak fikir Allah, 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 tak tahu nak pergi ke mana tu, nak sebut Allah tu ke mana tu. Rupanya Allah ni ilah, ilah ni Tuhan, layak dibau. Itu makna lugau. Apa dia? Dialah sebenarnya mengadakan aku dan mengadakan seluruh alam ni. Tak ada campur tangan sesiapa pun. Wahdahu la syarikalah. Dia saja. Tu ke? Baru dapat cahaya memandang ke dia, baru boleh keluar daripada gelap, hanya duk pandang aku dan taat aku, baik aku, soleh aku, pergi masjid aku, mengaji aku, mengajar aku, sedekah aku, wakaf aku, korban aku, semua rasa dekat aku. Tu gelap, tu zulumat. Nur tu bila Allah yang taufik hidayah dengan aku, Allah yang buka pintu hati aku untuk masuk korban tahun ni, Allah yang bagi aku datang main masjid ni, dia yang bagi sihat kat aku ni, dia yang bagi hidup kat aku ni, dia yang bagi harta aku ni, dia buka pintu hati aku untuk aku sedekah ni. La ilaha illallah. Aku ni pemegang amanah je. La ilaha illallah. Fikir. Jalan. Continuously. Yang inilah istilah ulama panggil asyhadu ke Allah Ta'ala. Jadi kita belajar ni bukan belajar universiti kan? Belajar apa? Belajar faham la ilaha illallah tu. Ke Allah Ta'ala ni kita apa? Asyhadu kat dia. Asyhadu ni kalau tuan-tuan tak saya dengar sikit. Asyhadu ni fi'il mudhari'. Dia present tense, bukan past tense. Dia bukan kalau see, not see. Dia bukan saw.
Dia C. Cuma nak sebut orang putih tak apa nak pandai saya. Nak kata apa? Kalau kata asyhadu tu maksudnya aku sentiasa memandang, aku sentiasa sedar, aku sentiasa lihat yang beri aku ada ni, aku taat ni hanya Allah. Dia yang beri kedekat kat aku, dia yang ada kat aku, dia yang hidupkan aku, dia yang menjadikan aku sihat, dia yang memberikan aku boleh belanja harta, dia yang bagi aku mudah faham ilmu, dia yang aku boleh mengajar, dia yang bagi aku boleh tak mengantuk dalam mengaji. Alhamdulillah, alhamdulillah, semua dia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Memang boleh keluar daripada gelap tu, dapat rasa sinaran cahaya tu. Boleh pandang dia. Allahu Akbar. Seronoknya. Baru tahu jalan nak berfikir. Tuan-tuan, saya tak tahu. Tuan-tuan, whether you can catch up my lesson or this lesson or not. Saya mula-mula saya mengaji ni, tuan-tuan, saya kata, barulah ada orang ajar, tunjuk jalan aku macam mana aku nak fikir orang Taala. Tak ada. Tak ada. Macam mana aku sebut Allah, tak tahu nak pergi jalan macam mana, tak tahu nak berjalan macam mana, padahal sikit je pun alhamdulillah. Jadi seronoknya dah. Boleh dah reti nak fikir orang Taala, baru taubat. Jadi taubat tak mana? Sebelum ni tak pernah fikir ke dia, selama ni duk rasa aku astagfirullah. Agak-agak cukup ke sekali istighfar. Rasulullah pun 70 kali, panduan dia sebutlah. Lepas tu saya ngaji, dapat je guru ajak, kenapa? Kurang-kurang satu hari 250 kali. Itu saya. Tuan-tuan lain. Tuan-tuan yang tu kena ngaji lain, tu kena berguru lain, orang tu kena sanad lain. Ada orang yang sampai beribu-ribu. Kalau saya ambil, yang takat yang saya ambil, guru saya ambil, kami diajar sekurang-kurang 250. Yang ni minimum lah, minimum tu. Kalau Rasulullah 70, takkan kita 7 kali. Mana sih? Minimum bagi. Sebut pula dia tak boleh. Astagfirullahaladzim. Tak jadi tu. Macam mana pun habiskan juga. Daripada tak ada langsung, habiskan juga. Astagfirullahaladzim. Tak fikir apa-apa pun. Aku ni apa tak fikir. Ajar dah mula masuk berfikir. Dalam berfikir, nak mula berfikir 24 jam supaya hati hidup orang Taala. Mula. Baru nak masuk pintu taubat. Baru hari-hari kita akan taubat. Baru kita bila lupa je hari ni, tak ingat Allah Taala langsung hari ni. Tak rasa pun dia bagi aku hidup hari ni. Astagfirullah. Kita akan rasa, tuan-tuan. Kita akan, dia boleh realize orang Taala. Aku disalah besar hari ni. Tambah pula makan sihat, aku duk rasa makan ni sihat. Astagfirullah. Tambah makan ubat, hari ni tak rasa sakit apa. Duk rasa ku ubat aku makan ni jadi sihat. Bukan Allah yang sihat aku. Astagfirullah. La ilaha illallah. Allah yang bagi sihat aku, Allah bagi hidup aku. La ilaha illallah. Adik kena gila-gila macam tu lah berfikir. Yang ni pun bukan wali kan, baru first step untuk taubat. Wa ani syaikhi makiniddin. Itu dulu. Jadi kita belajar petang ni, belajar apa? Belajar muhasabah diri, menilai diri untuk boleh berfikir, mula nak berfikir ke Allah Taala. Jadi berfikir apa? Saya sebut dengan keyword ni tadi, wujud wujud hayat. Itu je kot. Kalau nak pandang sikit pun kedekat kita duk boleh berjalan, apa semua aktiviti kita boleh dapat ni. Pandang itu. Allah bagi ada aku, Allah bagi hidup aku, Allah bagi kedekat kat aku boleh berjalan apa. Kalau nak syarah panjang kan, tapi sagi tu kata bagi banyak lagi muntah hijau pula. Supaya kita boleh jalan tauhid tu dengan nak memandang dia, Allah cipta aku, Allah bagi ada aku, Allah bagi sihat aku, Allah bagi hidup aku, Allah bagi kedekat kat aku. Alhamdulillah. Orang lain bertongkat, aku tak bertongkat lagi. Boleh jalan lagi, boleh bawa kereta lagi, mata pun terang. Orang lain pakai spek, aku tak pakai spek pun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah bagi. Alhamdulillah tu Allah bagi, jangan alhamdulillah mata aku terang lagi. Tak dengar saya sebut. Saya mula-mula dulu dia tak pandai kan nak mikir balik ke Allah Taala tu. Mata aku terang lagi. Aku sihat lagi. Orang lain pakai tongkat dah, Orang lain tak main lagi, aku dah main masjid dah. Tak boleh lah tu. Tu habis dah jahanam lah tu. Jadi ujub lah tu. Macam mana? Allah bagi aku main awal. Alhamdulillah apa? Allah bagi aku main awal. Mata terang, alhamdulillah mata terang. Tu tengok macam lah, mata terang tengok macam pula. Astagfirullahaladzim, apa nak jadi aku ni?
Kalau nak mata aku terang lagi, jauh-jauh saya nampak dia. Orang tak nampak awet lalu, aku nampak awet lalu. Tak dia tu. Itu jadi iblis tu. Sedar dengan nikmat dan dapat nikmat, kufur nikmat, guna tempat tak betul. Tu tak kena. Jadi kita belajar tu hari ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita, buka pintu hati kita macam mana nak dapat nur tu keluar pada zulumat ni. Nur tu besar macam mana? Boleh kita faham makna la ilaha illallah tu sudut mana? Allah sajalah yang mengurniakan aku dan seluruh makhluk ni. Dia saja Rabbi dan Rabbul Alamin. Dia saja khalaqtani, Allah ni khalik aku dan khalik alamin. Dia je, tak ada siapa campur tangan. Panas itu sudah. Ada soalan? Ya. Kemuliaan tu. Tak, bukan. Kalau tak faham tu faham macam ni. Kan bila kita rasa aku ni asal tak ada, Allah Ta'ala bagi ada, aku asal imani, dia bagi yang ni sihat, jadi lelaki, gagah perkasa pula, contoh itu, anak ramai, harta banyak. Bila kita rasa kita hamba dan kurnia Allah Ta'ala, itulah mulia sebenarnya. Cara macam tu rasanya lagi bagus. Itulah mulia sebenarnya. Tidak. Rasakan diri hamba dan kurnia Allah Ta'ala, itulah mulia. Bila kita duk rasa aku mulia tu, dia tak boleh aku mulia, duk rasa aku mulia. Tak. Istilahnya kalau hadis Nabi ada sebut macam ni, man tawadha'a rafa'ahullah. Siapa yang dia boleh rasa hina diri, duk rasa semua kurnia Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan iktiraf dia dan ambil naikkan pangkat dia. Allah Ta'ala akan muliakan dia. Kita tak rasa mulia tak apa. Kita kena rasa hamba ya. Kita rasa hamba tu kemuliaan. Duk rasa tuan, tu hina. Itu kot? Lain kalau ada. Lebih best tu. Ya. Berkenaan dengan kita fikir atau muslimkan. Kadang-kadang kita duduk rumah susah kita nak fikir. Sudah duduk. Dia banyak halangan-halangan. Jadi kita nak fikir tujuan kita tu nak beribadah kepada Allah. Ya. Jadi kita buat kita tak apa kan. Pengennya buat nak riak tak apa. Ya. Buat lebih-lebih tu. Maksud saya duduk rumah tak boleh zikir, mari sini ni untuk zikir je kan, itu Zikir juga tak apa tapi tak banyak kan. Ya. Tentu kita ada ibadah. Ya. Tu dari segi buat tu memang boleh buat sebenarnya. Cuma cara bawa tu, kalau saya ngaji lah guru tegur tu apa dia? Cara bawa. Pasal kita bawa zikir, kita duk rasa aku zikir. Tu masalah dia. Zikir tu dengan rasa Allah bagi aku ingat dia. Alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah? Puji ni untuk Allah. Maksud apa? Dia bagi aku sedar ke dia. Bukan alhamdulillah macam ni, alhamdulillah juga. Alhamdulillah aku sihat, alhamdulillah duit banyak, alhamdulillah mata terang, alhamdulillah juga. Boleh faham saya sebut apa? Cara alhamdulillah tu. Pandang dia bagi, alhamdulillah dia bagi aku sihat, alhamdulillah dia bagi aku datang masjid, alhamdulillah dia nak bagi aku berzikir, alhamdulillah dia bagi aku datang masjid, alhamdulillah dia bagi aku faham mengaji. Alhamdulillah dia bagi aku nak berzikir kat rumah pun, alhamdulillah dia bagi aku berzikir. Jadi berzikir tu dengan mana? Pandang anugerah dia. Kalau kita bila boleh zikir, duk rasa aku zikir. Bukan salah zikir tu, tapi cara zikir tu membawa pada pandang aku. Itu masalah. Okey. Lain kalau ada. Okay. Buat apa tadi? Kita berfikir. Okey. Yang tu pun jaga juga. Yang tu kaedah setan nak bagi lesen pelepas diri supaya jangan mengaku salah aku. Soalan ditanya, kita berfikir kenapalah aku buat maksiat? Waktu kita berfikir apa? Aku buat maksiat ni pun Allah juga yang bagi aku buat maksiat. Tu out. Dia akan jadi iblis. Tahu mana iblis?
Apa dia? Bila dia engkar tak mau sujud ke Nabi Adam, bila Allah Ta'ala perintah, dia kata apa? Dia kata, qala rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, dengan sebab engkau sesatkan aku, tak bagi aku sujud ke Nabi Adam. Itu perangai iblis. Kita tak diajar ikut perangai iblis tu. Jadi berfikir tu bagus, faham maksiat tu bagus dah. Cuma jangan blame Allah Ta'ala di atas kemaksiat yang kita buat. Tu. Aku buat maksiat ni pun dia juga bagi. Kalau dia tak bagi aku buat maksiat, mana boleh aku buat maksiat? Tu no. Itu jalan iblis. Kaedah dia, maksiat ni salahkan di sini. Ya Allah, aku banyak maksiat, aku banyak lalai, aku banyak lupa, mengaku je. Jalan dia kena ikut jalan Nabi Adam. Nabi Adam maksiat ke tak maksiat? Maksiat. Nabi Adam kan Rasul lah, mana ada maksiat weh, maksum. Jadi dia berdosa tak keluar dari syurga tu? Berdosa? Tak dosa. Tu kena ngaji lain. Saya sebut lah tadi, yang tu ramai orang kita kantoi tuan-tuan ngaji. Saya nak sebut pun lagi panjang sangat kan. Maka take time juga. Macam mana nak sebut? Nabi Adam berdosa kan? Nabi Adam tak ada dosa. Dia rupa dosa. Sebenarnya dia tak dosa. Sebenarnya dia hero sebenarnya. Walaupun dia tak buat salah, tapi dia makan buah khuldi tu, dia berasa salah. Yang tu pun saya nak syarah panjang, semua saya nak sebut dalam konteks ini. Dia tak bersalah, tapi dia kata apa? Rabbana zalamna anfusana. Padahal dia bukan salah. Iblis yang salah. Dia salah dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, dengan sebab engkau sesatkan aku, tak bagi aku boleh sujud ke Nabi Adam, kau panjangkan umur aku nak sesatkan semua anak Adam. Dah salah. Dia salahkan Allah Ta'ala, sesatkan dia. Jadi kita berfikir buat maksiat dengan kita menyalahkan Allah Ta'ala, memberikan keupayaan pada aku untuk aku buat maksiat. Ni pun dia izin juga, takkan aku boleh buat. Jaga. Yang ni ada masalah dalam menisbahkan benda buruk ke Allah Ta'ala. Yang ni ada pelajaran dia. Yang tu pun dari sudut berfikir, kena cara berfikir yang betul mengikut kaedah Ahli Sunnah wal Jamaah. Pasal kesilapan tu nanti dia akan jadi Mu'tazilah, jadi Jabariyah. Antaranya dia sampai tahap akan jadi kufur kerana menyalahkan Allah Ta'ala di atas nafsu kita yang buruk. Kita buat maksiat, kita masa orang putihnya boleh mana? Kita salahkan Allah Ta'ala. Kita salahkan Allah Ta'ala. Ataupun dengan aku boleh buat macam ini, mestilah Allah Ta'ala yang izinkan. Kalau dia tak izin, takkan boleh buat. Aku mencuri pun dia yang bagi aku mencuri. Kalau tidak, takkan aku jadi mencuri. Nampak? Yang tu tempat-tempat yang boleh sesat. Dan sesat tu payah nak balik tu. Na'udzubillah. Jadi jelas rasanya soalan tak? Memang soalan itu tak? Jadi pandang maksiat, dah faham maksiat, mengaku maksiat, mengaku aku bersalah. Ya Allah, ampunkan dosaku. Jangan jangan cari pelepasan diri untuk kata aku buat maksiat ni, Allah yang bagi aku boleh buat maksiat. Jangan pandang itu. Pandang macam tu, pandang cara iblis pandang Allah Ta'ala. Tak betul. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.